A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Insyaallah kita buka majlis muzakarah kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul sekali lagi di dalam muzakarah fatwa. Walaupun dengan atas talian memandangkan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar wabak COVID-19 segera diangkat di negara kita khususnya dan di seluruh dunia umumnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berkumpulnya kita pada kali ini untuk menjalankan satu sesi muzakarah yang berkaitan dengan hukum masyarakat Islam menyambut Hari Kebesaran Agama Buddha di Malaysia. Jadi saya difahamkan pada hari ini kita ada seorang pemohon yang ingin mendapatkan penerangan berkenaan isu tersebut. Oleh itu saya ingin mempersilakan setiausaha untuk menjemput pemohon tersebut untuk masuk ke talian. Silakan. Terima kasih kepada Mufti. Assalamualaikum dan selamat datang kepada Cik Syifa. Sebelum saya meneruskan muzakarah pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan dahulu latar belakang pemohon. Nama pemohon adalah Wakil Ain Syifa binti Wan Muhammad. Beliau berasal daripada Kemaman, Terengganu. Beliau sekarang bekerja sebagai seorang guru di sebuah tadika. Dengan ini, saya menjemput Datuk Mufti untuk meneruskan muzakarah. Baiklah. Sebelum saya memulakan sesi muzakarah, adalah baik sekiranya saya memperkenalkan barisan ahli jawatan kuasa fatwa yang hadir pada hari ini untuk bersama-sama membincangkan isu ini. Yang pertama ialah setiausaha saya iaitu Ustazah Nur Syazwani. Seterusnya pegawai buhus iaitu Ustaz Burhanuddin. Pegawai istinbat iaitu Ustaz Muhammad Ifsaikal. Turut hadir pada muzakarah fatwa atas talian pada kali ini adalah ahli akademik yang tidak asing lagi iaitu Dr. Idora dan Dr. Amalia Natasha. Masing-masing merupakan pensyarah daripada Universiti Islam Antarabangsa. InsyaAllah tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya persilakan Puan Syifa untuk bertanyakan soalan. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Sahibus Samahah Mufti berkenaan hukum merayakan sambutan Tahun Baru Cina bersama keluarga. Saya mengalami kekeliruan dalam merayakannya sebabkan setiap tahun saya akan balik ke rumah mak saudara saya untuk merayakannya. Sebenarnya apakah hukum merayakan perayaan orang bukan Islam khususnya agama Buddha? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Syifa kerana mengutarakan persoalan tersebut. Satu persoalan yang menarik, memandangkan negara kita Malaysia ini merupakan negara yang majmuk, yang berbilang bangsa. Jadi insya-Allah persoalan ini dapat memberi jawapan terhadap persoalan yang mungkin ramai yang ingin mengetahui jawapannya. Jadi dengan ini saya menjemput pegawai buhus iaitu Ustaz Burhanuddin bagi menjelaskan serba sedikit berkenaan isu perayaan kaum Buddha bagi masyarakat Muslim. Silakan. Okey. Baik, terima kasih Sahibus Samahah Datuk Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Burhanuddin selaku pegawai buhus yang bertanggungjawab mengumpul maklumat untuk sesuatu fatwa yang akan dibincangkan. Justru saya telah mengumpul beberapa maklumat berkaitan isu yang kita akan bincangkan nanti. Segala maklumat yang saya himpunkan saya jadikan dalam bentuk kertas kerja. Dalam kertas kerja ini terdapat sejarah iaitu isu perayaan kaum Buddha bagi isu perayaan kaum Buddha
amalan, pakaian serta perkara berkaitan. Saya juga telah meletakkan sedikit rujukan berkaitan kitab Arab yang telah saya terima daripada Dr. Amalia serta sedikit maklumat dari kajian yang telah diberikan oleh Dr. Edora. Kaedah-kaedah istinbat dan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah juga adalah sejati dari Datuk Mufti sendiri dan juga Ustaz Yuhaiz Khan sebagai pegawai istinbat berkenaan kaedah fiqh. Sila semak kertas kerja yang saya edarkan tu. Ada apa-apa kekurangan terhadap kertas kerja tersebut? Okay. Atau semuanya sudah lengkap? Kalau ada tambahan lain boleh dibincang di sini dulu dan saya akan tambah semula nanti. Baiklah. Saya ingin bertanya kepada Puan Syifa, betulkah apa yang dinyatakan ataupun dijelaskan di dalam kertas kerja yang disediakan oleh Puan Ibu tadi? Ya, betul. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya kita akan berpindah kepada sesi soal jawab. Jadi saya mempersilakan jika ada apa-apa soalan daripada AJK Fatwa yang ingin diutarakan kepada pemohon, dipersilakan. Okey, saya pegawai bukus. Maaf Encik Syifa, saya nak tanya sedikit pasal asal usul daripada isu perayaan kaum budak ini. Saya ada sedikit maklumat yang saya dah kumpulkan dalam kertas kerja tersebut. Adakah benar maklumat yang saya kumpulkan itu ataupun sekadar kita kata cerita yang berlega-lega? Kerana saya dapat kumpul maklumat itu daripada Jabatan Mufti Pulau Pinang, tapi dia ada sebut kata cerita itu hanya diterbual. Jadi saya cuba nak cari kepastian dalam cerita supaya dia berkait rapat dengan fatwa yang kita akan keluarkan juga. Okey. Mengenai asal usul, maaf saya tidak mendalaminya, tetapi sekadar yang saya tahu, Cina ni dia banyak kefahaman. Ada Cina yang menganggap perayaan itu sebagai kepercayaan atau ritual yang sebenar, dan ada juga yang menganggap sebagai perayaan adat bagi kaum Cina. Adapun sebenarnya pada pendapat saya, perayaan Tahun Baru Cina itu menandakan permulaan tahun baru bagi kalender masyarakat Cina. Okey, terima kasih kepada satu lagi soalan saya ingin tanya kepada Cik Syifa, iaitu adakah ritual-ritual keagamaan yang banyak dalam sambutan perayaan tersebut? Kemungkinan ritual itu perlu wajib dihadiri untuk sesiapa saja yang menyambut perayaan tersebut atau hanya sebahagian saja? Boleh jelaskan? Okey, kalau menyebut pasal ritual ataupun berkaitan dengan agama Cina, kami sebagai orang Muslim tidak akan pernah menghadiri diorang punya upacara. Sebabkan biasanya kalau pagi raya, diorang akan sembah mak ayah untuk minta maaf dulu dan pergi ke tokong untuk sembahyang. Lepas tu diorang akan ziarahlah saudara mara dan berbalas oleh-oleh seperti limau mandarin dan sebagainya. Namun kami sebagai orang Islam ini hanya meraihkannya sebagai hubungan kekeluargaan semata tanpa membenarkan apa yang dilakukan. Okey, terima kasih. Itu saja soalan saya. Saya bertanya, seperti yang kita tahu, Makan adalah adat bagi masyarakat Cina yang diamalkan menjelang Tahun Baru Cina. Adat makan buka ini memberi permulaan yang baik untuk datang dan memberi peluang kepada keluarga mengeratkan silaturahim. Jadi ingin saya tahu, Syifa menyertai tersebut, apakah menu istimewa yang dihidangkan? Okey, saya juga pernah mengikuti upacara makan besar yang disajikan dengan yisang. Okey, saya mendapati tiada bahan yang haram untuk dimakan. Antara bahan utama dia ialah ikan salmon, kerupuk-kerupuk ringan, madu, limau bali dan kesemuanya akan digaul dan dimakan secara beramai-ramai. Bahkan saya meraihkannya dengan tujuan mengeratkan silaturahim antara keluarga semata. Baiklah. Alhamdulillah, jawapan yang jelas.
Saya di sini ada satu persoalan untuk Encik Syifa, Puan Syifa. Okey, bagaimana pula dengan penggunaan pinggan mangkuk antara keluarga Muslim dan bukan Muslim semasa sambutan Tahun Baru Cina tersebut, adakah diguna secara bercampur ataupun berasingan bagi pinggan mangkuk? Untuk makanan, kita orang tidak akan bercampur sebabkan semasa perayaan ruangan makan dapur mereka itu diasingkan. Okey, rumah akan dibersihkan dan menjadi amalan orang Cina. Apabila perayaan akan tiba, mereka akan mencuci dan menukar peralatan baru dalam rumah. Kalau pinggan mangkuk tu dia pakai yang pakai buang, polystyrene, dan kebanyakan akan catering lah makanan daripada orang Melayu yang Islam. Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. Jadi hal ini penting kan bagi menjaga kesucian makanan. Bukan setakat halal semata, tapi halalan thayyiban, iaitu halal lagi suci. Alhamdulillah. Jadi jelaslah jawapan yang diberi oleh Puan Syifa tadi. Okay, seterusnya saya ada soalan daripada peserta AJK Fatwa. Tahu baju perayaan tidak sempurnalah sambutan perayaan itu. Jadi bolehkah saudari Syifa kongsikan apa pakaian yang digayakan oleh saudari semasa menyambut perayaan tersebut? Terima kasih. Okey, baik. Mengenai pakaian, keluarga kami adalah berketurunan baba nyonya. Mereka memakai baju kebaya yang jarang. Kami sekeluarga memakai pakaian cheongsam yang bersi jubah yang warna merah mengikut tema mereka dan yang pastinya menutup aurat semasa merayakan perayaan tersebut. Okay, baik. Berkenaan tentang pakaian, berbalik kepada soal pemakaian tadi, saya ingin bertanya, adakah pemakaian tersebut melambangkan agama ataupun tradisi masyarakat Cina? Saya berpendapat pakaian ini melambangkan tradisi orang Cina memakai cheongsam semasa perayaan mereka. So ianya hanya sekadar adatlah bagi mereka. Baik. Alhamdulillah. Jadi ada soalan daripada AJK Fatwa yang lain, silakan. Okay. Assalamualaikum Cik Syifa. Saya ingin bertanya, adakah wajib pemberian angpau ni kepada kepada sanak saudara dan orang lain sekali? Okay, pada pandangan saya, angpau ini akan diberi pada setiap anak-anak buah yang mana tidak berkahwin. Kebiasaannya yang memberi ni ibu ayah dan orang yang telah bekerja. Baik. Seterusnya, ada sebarang persoalan lagi? Saya bertanya, ketika musim perayaan sambutan tahun ini, biasanya ungkapan Gosip Fathah sering disebut. Saya nak tanya, adakah ungkapan tu hanya ungkapan semata-mata ataupun ada maksud di sebalik ungkapan tersebut? Menurut kefahaman kami, ucapan kunci paca itu hanya sekadar membawa maksud tahniah ataupun penghormatan. So kami sebagai orang Islam ini hanya melakukan kunci paca itu tersebut dengan tujuan menghormati mereka. Tiada sebarang unsur keagamaan. Baik, kiranya sekadar sebutan semata-mata lah, maksud dia tak adalah unsur keagamaan ya, betul Okey, Alhamdulillah. Jadi rasanya tak ada sebarang soalan lagi daripada AJK Fatwa. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa maklumat yang kita sudah dapat tu kira cukup jelas berkenaan sambutan perayaan agama Buddha, iaitu Tahun Baru Cina daripada Puan Syifa sebentar tadi. Jadi inilah kelebihan kita menyebut pihak pemohon sendiri untuk menerangkan isu dan membuat perbincangan bersama-sama berkenaan perkara ini. Jadi kita boleh dapatkan gambaran dengan lebih jelas berkenaan perkara tersebut. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Syifa yang sudi hadir bersama kita
berkongsi maklumat berkenaan isu ini. InsyaAllah pihak kami akan maklumkan keputusan muzakarah ini kepada pihak puan nanti. Semoga kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah setelah kita meneliti penerangan dan perbincangan seperti tadi, saya rasa eloklah kita menyegerakan proses penentuan hukum. Jadi semua jelaskan dengan perbincangan tadi? Jelas. Alhamdulillah jelas. Okay, baik. Kalau gitu, saya ingin mulakan dengan satu dalil Al-Quran. Firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Maksudnya, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Islam adalah agama yang benar dan agama yang unggul, serta tidak dapat disamakan dengan agama-agama yang lain. Sesungguhnya, agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi, sebelum kita meneruskan perbincangan dengan lebih lanjut, kita hendaklah beriktikad dan berpegang bahawa tiada agama lain yang boleh menyaingi agama Islam yang benar, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan bincang secara terperinci dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pendapat ulama dan sebagainya. Seterusnya kita menjemput Dr. Amalia Natasha untuk menjelaskan serba sedikit berkenaan dengan fatwa dan pendapat. Silakan. Terima kasih Sahibu Samahah. Baiklah, para ulama berbeza pendapat dalam menghukumkan seseorang Muslim untuk menyambut hari kebesaran orang bukan Islam. Terdapat dua pandangan ulama terhadap hukum ini. Sebagai ulama, dia membenarkan dan sebagai ulama tidak membenarkan. Bagi pandangan ulama yang tidak membenarkan, Ibnu Qayyim telah menjelaskan seseorang Muslim itu diharamkan untuk redha akan syiar-syiar orang kafir ataupun memberi ucapan selamat ke atasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "In takafaru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Maksudnya, jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan dia tidak meredai kekafiran bagi hamba-Nya. Dan jika kamu bersyukur, nescaya dia meredai bagimu kesyukuranmu itu. Surah Az-Zumar. Bagi Al-Qardawi pula, beliau menyatakan hukumnya adalah harus. Al-Qardawi berhujah menggunakan surah Al-Mumtahanah ayat 8 hingga 9, iaitu yang membenarkan orang-orang Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi orang Islam. Memandangkan umat Islam dibenarkan untuk berkahwin dan memakan makanan ahli kitab, maka beliau merasakan menghulurkan ucapan tahniah sempena perayaan mereka juga adalah tidak dilarang, apatah lagi untuk mereka yang tidak memerangi umat Islam. Menurut beliau lagi, kebiasaannya ungkapan-ungkapan sebegini hanyalah ungkapan semata-mata dan tidak ada maksud di sebaliknya. Dalam satu fatwa Degree Perlis ada menyebutkan tentang isu ini, iaitu melakukan kebaikan kepada golongan orang bukan Islam adalah dituntut kerana selagi mana ia tidak bertentangan dengan akidah. Yang pertama, ciri-ciri dalam boleh menghadiri dan turut serta melakukan upacara perayaan keagamaan bukan Islam adalah tidak dibenarkan kerana ia berkaitan dengan amalan ritual agama bukan Islam. Yang kedua, menghadiri majlis sambutan ataupun rumah terbuka bukan Islam yang tidak membabitkan upacara ritual agama adalah dibenarkan. Yang ketiga ialah
ucapan selamat bersempena dengan perayaan bukan Islam adalah satu isu yang ada menyebabkan perbezaan pandangan ulama. Tapi bagi Malaysia, dia diharuskan sebagai salah satu metod untuk menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam. Terima kasih. Okey, Dr. Amalia Natasha, maaf bertanya. Apakah sebab yang wujudnya perbezaan yang mana ianya mempengaruhi kepada pandangan-pandangan tersebut? Okay, terima kasih. Dalam konteks hari ini, pandangan yang menyatakan haram untuk mengucapkan tahniah kepada perayaan agama lain adalah kurang sesuai untuk diamalkan kerana ia mengikut kepada perubahan masa, tempat dan juga huruf. Ini juga kerana amalan mengadakan rumah terbuka adalah lebih kepada adat dan tidak melibatkan agama. Oleh sebab itu, amalan ini hanya dianggap sebagai adat dan kita pergi hanya untuk hanya sebagai menghormati mereka sahaja, bukan untuk melakukan amalan agama mereka. Terima kasih. Baiklah. Bagus, satu soalan yang baik, yang menarik daripada pegawai istimbat iaitu Ustaz Muhammad Ishaikal. Jadi kita boleh nampaklah ya sebab apa wujudnya ataupun berlakunya perbezaan pandangan-pandangan tersebut ya. Jadi perbezaan pandangan tersebut berlaku disebabkan ada beberapa faktor, sepertinya faktor perubahan masa, faktor perubahan tempat dan faktor perubahan huruf. Jom kita tengok huruf ataupun wakil yang di Malaysia ini, kita berbilang bangsa, berbilang agama dan berbilang kaum. Jadi aplikasi hukum berbeza di Malaysia, mungkin berbanding aplikasi hukum di negara lain, mungkin di negara yang tidak wujudnya masyarakat yang bukan Islam ataupun kalau wujud pun sangat minoriti, berbeza dengan keadaan di Malaysia. Okay? Jadi terima kasih kepada Dr. Amalia Natasha atas penjelasan tersebut. Jadi saya buka kepada mana-mana pihak untuk mengutarakan hujah ataupun dalil. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Saya ingin mengutarakan satu dalil hadis yang mana ianya berkaitan dengan masalah ini, iaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi la darurun wala dirar, yang bermaksud tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Ya, silakan. Okey, saya bukan pakar, cuma saya agak kurang faham tentang hadis tersebut. Boleh jelaskan dengan terperinci lagi pegawai istimbat Ustaz Yuhaikal tentang terperinci lagi tentang hadis tersebut. Okey, untuk menjawab persoalan tu, saya bagi satu contoh yang mana daripada Dr. Mustafa Azharqa, yang mana ketika menjawab soalan daripada seorang Muslim dari negara Jerman mengenai mengucap dan yang mana ianya orang Nasrani, yang mana diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW tak kala baginda bersama-sama dengan sahabat melintas di hadapannya satu jenazah Yahudi, baginda SAW lantas berdiri Rasulullah SAW itu adalah penjelasan tentang betapa hebatnya dan agungnya kematian itu. Ini tidak ada kaitan langsung dengan akidah jenazah tersebut. Orang-orang Islam dituntut untuk menzahirkan kebaikan dan kesederhanaan Islam kepada non-Muslim. Yang ini tidak boleh seorang pemimpin Islam memaksa rakyatnya yang non-Muslim tersebut ataupun ahli zimmi ini supaya memeluk Islam. Bahkan hendaklah bertasamuh, iaitu bertoleransi dengan mereka dan membiarkan mereka dengan agama mereka sendiri. Wallahu a'lam.
Baiklah, jadi maksud dia Islam menekankan konsep toleransi bersama masyarakat yang bukan Islam ya. Kiranya memang tak ada paksaan kepada mereka untuk masuk Islam, tetapi menjadi tanggungjawab kita untuk menunjukkan nilai-nilai murni Islam, nilai baik Islam dan nilai toleransi untuk sebagai salah satu cara kita mempromosikan Islam kepada mereka supaya mereka tidak beranggapan Islam ni adalah agama yang jumud ataupun agama yang keganasan ataupun tidak mesra. Jadi macam itulah ini sebagai salah satu uslub dakwah lah kalau masyarakat Islam bergaul kepada masyarakat bukan Islam adalah salah satu daripada uslub dakwah untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan mengajak mereka kepada hidayah yang sebenar iaitu Islam. Okey, baik. Jadi saya ingin meneruskan perbincangan ini dan saya silakan setiausaha jika ada apa-apa. Izin saya bertanya, Dr. Natasha boleh tak kemukakan mana-mana kitab Arab yang menjadi rujukan dalam perbincangan hukum ini? Baiklah, salah satu kitab yang digunakan sebagai rujukan dalam permasalahan ini ialah Kitab Ahkam Al-Zimmah hasil karya Ibnu Qayyim. Di dalam kitab ini beliau telah menjelaskan tentang pengharaman ucapan tahniah di atas sambutan perayaan masyarakat bukan Islam. Baiklah, diteruskan. Ya. Berdasarkan firman Allah di dalam surah Mumtahanah ayat 8 yang bermaksud Allah tidak melarang kamu untuk berbuat kebaikan dan keadilan kepada kalangan yang tidak memerangi agamamu dan tidak mengeluarkanmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai kalangan yang berlaku adil. Ayat ini menunjukkan kebenaran kepada Islam mengamalkan pergaulan baik dengan orang bukan Islam. Jadi pada pandangan Dr. Idora sendiri, apakah kesan kepada masyarakat sekiranya Majlis Fatwa mengeluarkan fatwa haram menyambut perayaan agama lain dalam konteks Malaysia? Silakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Setiausaha. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, keluarga merupakan sebuah institusi kecil yang diiktiraf berasaskan perkahwinan, perhubungan keturunan dan mereka hidup secara sejahtera bersama. Okay. Seandainya muzakarah fatwa mengharamkan orang Islam menyambut perayaan orang bukan Islam, maka akan berlaku perpecahan dalam ikatan kekeluargaan, lagi-lagi bagi mereka yang mempunyai saudara non-Muslim. Baiklah, selain itu, bukan itu sahaja. Bahkan akan tercetusnya isu perkauman di kalangan masyarakat. Okay, sebahagian masyarakat akan mempersoalkan bahawa masyarakat bukan Islam di negara ini turut serta meraihkan perayaan orang Islam. Namun mengapa pula orang Islam tidak bersama-sama mereka ketika perayaan mereka? Okay, oleh itu kita perlu sedar bahawa hubungan kesatuan antara kita sesama manusia adalah bertaut pada semangat kemanusiaan, bukannya kepada fahaman. Baiklah, disebabkan berlaku dua faktor ini iaitu terputusnya ikatan kekeluargaan dan tercetusnya isu perkauman, maka gerakan dakwah juga mula menjadi sempit. Okay, oleh itu gagasan dakwah yang dipikulkan di bahu seluruh umat Islam tidak dapat direalisasikan dengan sempurna. Okay, sekian. Terima kasih Dr. Idora. Penjelasan yang sangat jelas. Saya ingin bertanya lagi, seperti yang kita tahu kepakaran Dr. Idora adalah dalam bidang sains sosial. Jadi pada pandangan doktor sendiri, dari segi sains sosial, apakah pandangan doktor daripada segi sains sosial yang mengharuskan sambutan menyambut hari kebesaran agama lain? Silakan doktor. Baiklah, terima kasih. Okey, dari sudut sains sosial, keharusan hari kebesaran orang bukan Islam dilihat sangat sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang menginginkan keamanan, kebersamaan dan keadilan. Dan inilah yang akan memandu kita untuk menghargai fit kewujudan bersama dalam kepelbagaian ini. Baiklah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Okay, maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak supaya kamu berkenal-kenalan. Tim, baiklah jelas, oleh itu jelas menunjukkan bahawa dengan mengenali antara satu sama lain, maka usaha dakwah di Malaysia secara umumnya akan memperlihatkan perkembangan yang positif. Okay, sekian itu daripada saya. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah, satu penjelasan yang amat baik daripada Dr. Idora seperti tadi. Jadi nampaklah apa kesan kepada masyarakat jika isu masyarakat Islam menyambut Tahun Baru Cina jika kita fatwakan haram, apa kesan dia. Dan juga kita nampak kelebihan jika fatwa tersebut dibenarkan. Ya. Jadi itu daripada sudut sains sosial. Jadi alhamdulillah kita dah dapat penjelasan berkenaan dalil daripada Al-Quran dan juga ada juga dalil daripada Sunnah dan rujukan kitab dan serta pandangan profesional daripada ahli akademik. Jadi saya ingin membuka ruang kepada pegawai istinbat iaitu Ustaz Muhammad Yus Haikal untuk memberi penjelasan berkenaan kaedah fiqh yang sesuai bagi penetapan hukum. Dipersilakan. Okey, terima kasih Datuk Mufti. Okey, untuk kaedah yang saya dapat bagi menjawab persoalan berkenaan dengan masalah ini adalah kaedah al-'adatul muhakkamah yang bermaksud adat atau kebiasaan yang diterima oleh syarak menjadi hukum yang disabitkan kepada hukum syar'i bukan kepada nas. Dengan kaedah ini boleh dilaraskan sesuai dengan masalah tersebut kerana kaedah ini boleh dikatakan sebagai adat mereka. Jadi apabila dikaitkan dengan masalah tersebut maka diharuskan berdasarkan adat dan uruf. Hal ini juga dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka di sisi Allah juga dipandang baik. Wallahu alam. Okay, minta maaf saya mencela. Saya merasakan kaedah fiqh yang diutarakan oleh Ustaz Haikal sebagai pegawai istinbat adalah kurang sesuai untuk dalam isu yang kita tengah bincangkan ini. Kerana al-'adatul muhakkamah adalah satu adat yang berkaitan dengan masalah-masalah yang tidak ada hukum, yang tidak dibincangkan dalam agama. Seperti mana tentang kadarnya memakai barang kemah bagi wanita, tidak ada dalil secara khusus. Jadi saya boleh minta satu kaedah fiqh yang lebih tepat dan lebih sesuai dengan masalah yang kita bincangkan. Dah dipersilakan Yus Haikal. Kita mungkin kalau Ustaz Muhammad Yus Haikal ada kaedah lain yang mungkin lebih sesuai untuk kita aplikasikan dalam isu ini. Silakan Ustaz. Okey. Untuk kaedah lain berkaitan dengan masalah ini, okey, kaedah lain yang saya rasa lebih sesuai untuk saya dan bagi semuanya adalah kaedah yang berbunyi tasarruful al-imami ala ra'ayati munawwatun bimaslahah. Yakni ianya bermaksud pengurusan pemerintah ke atas umat Islam bergantung kepada maslahah yang mana pemerintah Islam di negara kita ini membolehkan perayaan agama lain disambut oleh masyarakat Islam. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan negara supaya hal ini tidak akan menimbul sebarang mudarat yang mengundang kepada fitnah serta kemarahan bagi kedua belah pihak. Juga akan mewujudkan suasana yang tidak kestabilan dalam negara kita ini. Okey. Oleh itu terdapat dalil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, kedudukan pemerintah terhadap rakyat seperti kedudukan wali ataupun penjaga terhadap anak yatim dan anak yatim jagaannya. Okey. Saya bagi satu lagi kaedah fiqh yang mana
al-ahkamu bitaghyiri az-zamanu wal makanu wal ahwalu la yankiru taghyirun. Yang bermaksud ini tidak boleh ditolak perubahan hukum berikutan perubahan zaman, tempat dan juga situasi. Sebagaimana yang kita bicarakan tentang hadis tadi berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghormati orang bukan Islam dalam pelbagai keadaan selagi mana ianya tidak mengundang kepada menjejaskan akidah umat Islam kita. Wallahu alam. Baiklah. Satu penjelasan yang amat baik daripada pegawai istinbat iaitu Ustaz Muhammad Saikal. Ya, betul. Memang tidak dinafikan pemerintah adalah lebih mengetahui berkenaan maslahat rakyat yang berada di bawah jagaan mereka. Jadi pemerintah kiranya lebih sesuai untuk melihat apakah keadaan sesuai. Contohnya dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum, berbilang bangsa dan agama, jadi pemerintah akan memerhati ataupun menilai kalau ditetapkan hukum haram, apakah kesan yang berlaku. Macam tadi yang dinyatakan oleh Dr. Idora tadi kan, kesan yang negatif kan disebabkan kita berbilang bangsa. Jadi atas sebab masalah itu pemerintah tidak melarang masyarakat Islam untuk mengikut sekali sambutan yang dibuat oleh masyarakat bukan Islam. Tetapi hendaklah mengikut selagi mana tidak berlanggar dengan syarak dan tidak membenarkan akidah mereka. Okey. Jadi dan juga saya turut bersetuju dengan kaedah yang dinyatakan oleh Ustaz Muhammad Saikal, iaitu berubahnya suatu hukum dengan berubahnya masa dan berubahnya zaman. Ya, jadi memang amat bersesuaian dengan isu yang kita bincang pada zaman pada muzakarah kali ini. Jadi alhamdulillah saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua AJK Fatwa yang terlibat di dalam sesi muzakarah ini. Jadi semua bersetuju bahawa hukum masyarakat Islam menyambut Hari Kebesaran Agama Buddha di Malaysia seperti Tahun Baru Cina adalah diharuskan. Adakah semua bersetuju berkenaan hukum ini? Setuju ya? Boleh nyatakan? Bersetuju. Ya. Setuju. Baik, akhirnya semua bersetuju. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tetapkan bahawa hukum masyarakat Islam menyambut Hari Kebesaran Agama Buddha di Malaysia seperti Tahun Baru Cina ini adalah diharuskan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa garis panduan yang harus dipatuhi supaya sambutan tersebut tidak menyimpang dan bertentangan dengan prinsip syarak. Antaranya ialah yang pertama, tidak menyertai upacara-upacara yang jelas bertentangan dengan akidah Islam seperti memasang lilin ataupun kemenyan sebagai penghormatan ataupun membesarkan Tuhan mereka ataupun agama mereka. Jadi yang ni memang secara jelasnya memang tak boleh sebab bertentangan dengan akidah kita. Yang kedua, sambutan tersebut tidak disertai dengan perbuatan yang bertentangan dengan syarak. Sebagai contoh, sambutan yang ada menghidangkan makanan yang haram, khinzir dan minuman yang memabukkan seperti arak. Dan yang ketiga, sambutan tersebut hendaklah selaras dengan akhlak dan budaya Islam di Malaysia, seperti berpakaian sopan dan tidak menjolok mata, serta kena diingatkan kita hendaklah ataupun yang penyambut Islam itu yang masyarakat Islam yang menyambut sambutan Tahun Baru Cina tersebut hendaklah menjaga ikhtilat dan pergaulan antara yang bukan mahram. Okey. Jadi sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua AJK Fatwa yang terlibat dalam muzakarah ini berkenaan isu masyarakat Islam menyambut sambutan perayaan Agama Buddha di Malaysia. Walaupun terdapat sedikit perbezaan pendapat seperti Ustaz Burhanuddin sebentar tadi, tetapi tidak mengapa.
kerana ia merupakan salah satu usaha ataupun ikhtiar untuk kita mencari dan mencapai satu resolusi dalam penentuan hukum. Jadi sebagai penutup, marilah kita bersama-sama bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap keputusan yang kita buat pada kali ini. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon dan berserah kepadamu terhadap segala jawapan dan keputusan yang kami putuskan ini agar mendapat keredaan dan rahmat daripada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk setiausaha Tuan Nur Syazbani, selepas ini bolehlah buat memo atau surat rasmi bagi pihak Puan Syifa berkenaan keputusan muzakarah yang kita telah putuskan pada hari ini. Boleh? InsyaAllah Datuk Mufti. Baik. Jadi oleh itu kita tutup sesi muzakarah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Amin amin rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.